Jadi secara umumnya projek akan melalui empat fasa. Pertamanya ialah mengenal pasti keperluan, kedua ialah membangunkan cadangan penyelesaian, kemudian melaksanakan projek tersebut, dan akhir sekali ialah terminate the project. Jadi ini secara umum lah, maknanya apa-apa projek kita boleh bahagikan kepada fasa-fasa ini. Namun begitu, secara lebih, kalau fokus kepada pembangunan sistem, kita dah lihatlah dalam kuliah sebelum ini, ada 5 fasa khas untuk pembangunan sistem. Tapi kalau projek secara umumnya, kita boleh lihat kepada 4 fasa ini. Dalam kita melaksanakan projek, kita memerlukan perancangan lah. Okay? Jadi kita memerlukan perancangan yang memerlukan perancangan yang teliti. Kita perlukan kepada baseline plan. Jadi apa yang kita maksudkan baseline plan? Baseline plan ialah satu roadmap untuk mencapai skop di dalam mengikut tempoh masa dan mengikut bajet. Maknanya dalam baseline ni kita akan nyatakan apakah skop kerja kita, apa yang kita nak buat dalam projek, kemudian apakah tempoh kita, dan akhir sekali apakah bajet kita. Dan kita akan buat baseline plan ni, kita akan buat penelitian lah. Okay, berapa tempoh masa kita berikan untuk sekian-sekian bahagian dalam projek, berapa bajet kita untuk setiap bahagian dalam projek. Dan dalam perancangan ini, pertamanya melibatkan kita mendefinisikan objektif projek. Okay. Kita perlu tahu apa dia objektif projek. Kemudian kita mengenal pasti apakah elemen-elemen kerja yang perlu dibuat untuk menghasilkan ataupun menyiapkan projek tersebut. Daripada elemen-elemen kerja, kita akan bahagi-bahagikan kepada staf kita, memberi tanggungjawab kepada mereka. Kemudian kita lebih terperinci lagi, kita perlu membuat perangkaan estimation tentang tempoh masa yang perlu diambil oleh setiap aktiviti, dan juga kita perlu buat perancangan tentang berapakah kos untuk setiap aktiviti. Jadi dengan kita laksanakan perkara ini, kita akan ada baseline plan, dan daripada baseline plan ni kita boleh gunakan untuk mengawal tindakan kita daripada satu masa ke satu masa, supaya kita akhirnya mencapai objektif projek kita. Kalau kita tak ada perancangan ini, tapi kita sebaliknya kita buat saja projek kita, maka sangat mudah untuk kita tersasar daripada hasrat awal kita, sehingga menyebabkan kita gagal. Jadi gagal boleh jadi gagal dari segi projek tu langsung tidak berfungsi, ataupun hasil tu langsung tidak berfungsi, ataupun tak siap, ataupun siap tetapi lambat, ataupun siap tetapi memakan belanja yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah bajet daripada awal. Jadi untuk kita mendefinisikan objektif, objektif kita mestilah jelas. Okay? Objektif kita mesti dipersetujui, mesti objektif yang boleh dicapai, objektif yang cukup detail, spesifik, dan juga objektif yang boleh diukur. Okay? Kalau objektif kita mempunyai sifat-sifat yang begini, maka mudah untuk kita usaha mencapai objektif, dan juga kita boleh ukur sama ada objektif tercapai ataupun tidak. Tetapi kalau objektif kita tidak jelas, objektif kita tidak boleh diukur, bahkan objektif kita tidak dipersetujui, maknanya dalam projek tersebut ada dua pihak, satu pihak yang melaksanakan projek, satu pihak sebagai customer of the project, iaitu orang yang mendapat manfaat daripada projek. Kalau dua-dua pihak ini tidak bersetuju, ada perkara-perkara yang tak setuju berkenaan dengan objektif, maka ini pun akan memberi kesukaran untuk menyiapkan projek dengan jaya. Jadi bila objektif ini dinyatakan, objektif dinyatakan dalam 3 aspek. Okay, maknanya objektif perlu menyatakan tentang skop, tentang masa, dan juga tentang kos. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan skop? Skop ialah semua kerja yang diperlukan untuk untuk memastikan hasil projek itu memenuhi keperluan pengguna. Okay.
Jadi skop kerja. Jadi contohnya kalau kita nak bina rumah, maka skop kerja kita termasuklah membuat bangunannya, okey, sehingga bangunan jadi sempurna. Kemudian kita mungkin skop termasuklah juga kita punya furnishings and fittings. Jadi fittings ni termasuklah kita punya mungkin kitchen cabinet, okey, mungkin wardrobe, okey, mungkin kipas, aircon, tapi tidak termasuk perabot-perabot lain. Okay, mungkin bila kita bina rumah termasuklah juga kita punya rumput, landscaping. Jadi itu skop. Kan boleh jadi skop itu kita tolak. Mungkin kita buat dalam projek bina rumah kita tolak dari segi landscaping. Okay, kita nak buat sendiri kan. Jadi yang itu kita keluarkan daripada skop. Tapi kalau mungkin kita nakkan supaya landscaping itu termasuk, jadi itu skop yang kita perlu nyatakan apa yang projek tersebut akan buat. Kemudian kita perlu sebut tentang kos di dalam objektif kita, iaitu berapakah belanja yang dipersetujui untuk projek tersebut. Boleh jadi kalau kita buat projek ini untuk customer kita, maknanya customer kita bayar kepada kita untuk melaksanakan satu projek pembangunan sistem, maka kadar bayaran itu perlu dipersetujui oleh kedua-dua pihak, customer dan juga kita lah, kan. Supaya kita akan buat dan akan cuba laksanakan projek kita below apa yang kita charge kepada klien kita, dan klien kita pun dia dapat rest assured bahawa dengan harga yang telah dijanjikan dia akan dapat apa yang dia nak. Kemudian kita juga perlu masukkan dalam objektif dari segi masa. Okey, kita perlu nyatakan berapa tempoh masa projek hendak dibuat, bila projek akan mula dan bila projek akan habislah. Okey, itu dari segi schedule. Jadi objektif perlu menyatakan apa skop projek, berapakah kos yang telah dipersetujui, dan berapakah tempoh masa untuk projek disiapkan. Okey, satu contoh objektif projek, penyataan objektif projek yang lemah ialah seperti complete the house, siapkan rumah. Itu ialah penyataan objektif yang sangat vague, sangat tidak jelas. Okey, menyiapkan rumah. Jadi menyiapkan rumah boleh jadi kita sebagai klien, kita nak rumah kita tu rumah 3 tingkat, rumah ada 10 bilik, tapi kita tak pernah specify. Jadi bila kontraktor kita buat, kita punya objektif ialah complete the house, dia pun siapkan rumah satu tingkat, ada 3 bilik, rumput semua dia tak tanam, kan. Jadi oleh sebab itu objektif perlulah lebih jelas. Jadi contoh objektif yang lebih baik ialah dengan kita menyatakan complete the house, menyiapkan rumah by May 31st. Jadi yang ini ada elemen May 31st ni ialah elemen tempoh masa, in accordance with floor plans and specifications dated October 15. Ini ialah kaitan dengan skop. Jadi kita beritahu bahawa skop ni dia menyatakan apakah bahagian-bahagian projek yang perlu disiapkan. Jadi dalam kes objektif ini dia menyatakan bahawa apa benda yang perlu siap ialah seperti mana yang telah disenaraikan di dalam spesifikasi dan pelan lantai. Okey, dalam spesifikasi dan pelan lantai itu ada jelas apa yang projek tersebut perlu laksanakan. And within budget of 150,000. Jadi ini menunjukkan di mana cost. Jadi ada 3 elemen di sini. Pertama ialah elemen masa, kemudian elemen scope, iaitu accordance with floor plans and specifications dated October 15, ini ialah scope, dan juga and within budget of 150,000, ini ialah cost.